Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم نويت التذكر والتذكير نويت النفع والانتفاع نويت الإفادة والاستفادة نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين. طيب قد وصلنا إلى سؤال إلى كم تنقسم الشرطية وشرحنا بعض بيان عن القضية حملية صح وقضية شرطية وعلاقته وأجزاء الشرطية وأجزاء الحملية. الآن الآن نبدأ من سؤال إلى كم تنقسم الشرطية. من يقرأ؟ زياد تفضل. ها؟ لا، إلى كم تنقسم الشرطية؟
وجد وجد لا أيوة قبله نعم إلى كم تنقسم الشرطية بصوت عالي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شريكنا آمين. السؤال: إذا كم تنقسم الشرطية؟ الجواب: تنقسم إلى قسمين متصلة ومنفصلة. Kepada berapakah terbahaginya syartiyah? Kita dah jelaskan pada pengajian yang lalu bahawa syartiyah itu dia terdiri daripada qadiyah. Qadiyah yang pertama disebut dengan muqaddam, qadiyah yang kedua disebut dengan talin, dan di sana adanya rabithah di antara muqaddam dan juga talin. Okey. Kemudian sekarang musannif masuk membahaskan tentang pembahagian syartiyah itu kepada dua. Yang pertama pembahagian muttasilah, yang kedua pembahagian munfasilah. Muttasilah itu berhubung, munfasilah bercerai. Berhubung yakni ada hubungan di antara muqaddam dan tali. Munfasilah itu qadiyah yang tidak ada hubungan di antara muqaddam dan tali, kerana dia saling berlawanan di antara sesama. Akan datang sayati bayanhu. Baik. Aywa. السؤال: ما هي الشرطية المتصلة؟ الجواب: هي التي يحكم فيها هي التي يحكم فيها بسلك قضية أو لا سلكها على تكبير سلك أخرى. Apakah itu syartiyah muttasilah? Syartiyah yang pertama iaitu syartiyah muttasilah, iaitu syartiyah yang dihukumkan padanya dengan benarnya qadiyah ataupun tidak benarnya di atas benarnya yang satu lagi. Maknanya kalau satu benar maka yang kedua juga benar. Kalau tali benar maka kalau muqaddam benar maka tali benar. Okey? Itu maksud maknanya kalau muqaddam salah maka tali salah. Ya. Jadi terhentinya hukuman ke atas tali itu di atas muqaddam. Aywa. Okey, sekarang syartiyah muttasilah itu terbahagi kepada dua bahagian. Terbahagi kepada dua, luzumiyah dan ittifaqiyah. Luzumiyah ialah qadiyah syartiyah, muttasilah luzumiyah itu qadiyah yang mempunyai alaqah di antara muqaddam dan tali. Adapun ittifaqiyah maknanya kebetulan, ya, sesuatu yang berlaku secara kebetulan, iaitu qadiyah di antara tali dan juga muqaddam dia tidak ada kaitan, jadi tidak ada alaqah di antara keduanya. Aywa. السؤال: ما هي التسمية؟ الجواب: هي التي يحكم فيها بسلك قضية أو لا سلكها على تكبير على تكبير سلك أخرى بعلاقة. هي التي يحكم فيها, iaitu qadiyah luzumiyah ialah qadiyah yang dihukumkan padanya itu dengan benarnya qadiyah yang satu ataupun tak benarnya itu di atas benarnya yang satu lagi, itu dengan alaqah, kerana adanya alaqah di antara qadiyah yang kedua dengan qadiyah yang pertama. Ya. Jadi beza dia ada alaqah atau tak ada alaqah. Kalau tak ada alaqah, tak ada hubungan, maka dinamakan ittifaqiyah. Ada hubungan maka dinamakan luzumiyah.
Aywa. السؤال إذا كم تنقسم اللزومية من حيث علاقتها؟ الجواب تنقسم إلى قسمين قطعية وظنية. Kepada berapakah terbahagi tanqasimul luzumiyah min haitsu alaqatuha? Kepada berapakah terbahaginya luzumiyah itu daripada sudut alaqah itu terbahagi kepada berapa? Ya, tadi kita kata luzumiyah ada ittifaqiyah dan ada luzumiyah. Luzumiyah itu ialah yang ada alaqah di antara muqaddam dan tali. Sekarang yang ada alaqah itu terbahagi kepada dua. Imma dia itu qat'iyah, imma dia itu zanniyah. Aywa. السؤال ما هي اللزومية القطعية؟ الجواب هي اللزومية التي تأتي العلاقة فيها توجب ذلك الحكم. توجب ذلك الحكم. توجب ذلك الحكم كالعلية. Illiyah daripada illah. Ya, daripada illah diletakkan dia nisbah dia jadi illiyah. Aywa. والتضايف نحو إن كانت الشمس طالعة والنهار موجود إذا المقدم علة للثاني. Luzumiyah qat'iyah itu ialah luzumiyah yang adalah alaqah padanya itu mewajibkan akan hukum seperti illiyah dan tadayuf. Apa dia? Alaqah illiyah dan juga tadayuf. Alaqah illiyah ini ya, dia alaqah kerana, maknanya kalau ini ada, ini ada. Ya. Illiyah ini macam ni. Ya. Kalau kita ingat perbahasan dalam ilmu kalam, ya, gerak jari dengan geraknya cincin, ya, itu illah, ya. Bila gerak jari, gerak cincin. Cukup faham situ, ya. Untuk dia sini, ya. Tadayuf ini seperti bapa dengan anak. Maknanya ada bapa pasti ada anak. Seseorang itu dia tak digelar bapa kalau dia tak ada anak. Maknanya kita kalau ketika mana kita katakan Zaid ialah bapa kepada Umar, maka automatik kita akan kata Umar adalah anak kepada Zaid. So, itu maksud tadayuf. Tadayuf ini dia ada hubungan di antara dua perkara. Sama juga kalau kita kata gelap terang. Gelap itu tak ada kalau tak ada terang. Kalau dunia ni semua gelap, kita tak panggil gelap. Kenapa kita panggil gelap? Sebab ada terang. Macam tu juga miskin dengan kaya. Orang miskin, dia miskin tu sebab apa? Sebab ada orang kaya. Orang kaya, dia kaya sebab apa? Sebab ada orang miskin. Kalau semua orang hartanya sama, ya, tidak ada perbezaan, maka tak ada kaya, tak ada miskin. Kita tak kata orang ni kaya, orang ni miskin. Tak ada. Kenapa? Sebab semua sama, ya? Jadi seorang yang kaya, dia sepatutnya bersyukur kepada orang miskin. Kenapa? Kerana dia kaya dengan sebab ada miskin. Kalau tak ada orang miskin, dia tak kaya. Begitu juga orang alim dengan orang jahil. Dia tu alim sebab ada orang lebih jahil daripada dia. Kalau orang semua lebih alim dari dia, mungkin dia jahil. Ya, sebab tu kita jangan perasan alim. Kita alim tu alim kat sini je, ya? Kalangan kita je, ya? Padahal berlambak lagi di luar. Ya, jangan perasan diri, ya.
Ya, sebab tu maka kamu tu alim, bersyukurlah. Kenapa? Kerana ada orang yang lebih jahil dari kamu. Bersyukur kepada orang yang lebih jahil. Itu tadayuf. Sebab tu dia begitulah maksud tadayuf. Tengok contoh nahwa in kanati syamsu tali'atan fan-naharu mawjudan izil muqaddam illatun littali. Jika matahari terbit fan-naharu mawjud, maka siang ada. Maka muqaddam mana? Asy-syamsu tali'ah itu menjadi illat kepada tali. Mana? Fan-naharu mawjud. Fan-naharu mawjud itu ma'lul kepada illah asy-syamsu tali'ah. Dapat? Mana illah, mana ma'lul? Mana illah? Asy-syamsu tali'ah. Ma'lul an-nahar mawjud. Maka alaqah di sini ialah alaqah illiyah. Kalau kita kata in kana Zaidun aban li Ali fa Ali ibnun li Zaidin. Kalau Zaid ialah bapa kepada Ali, maka Ali ialah anak kepada Zaid. Itu qat'iyah. Ini pasti. Pasti bila ada syams tali'ah, maka nahar mawjud. Pasti. Tak ada orang yang kata mungkin nahar tak mawjud. Tak. Orang tak kata kalau matahari terbit, maka mungkin malam. Mungkin al-lail mawjud. Itu bohong. Itu bohong. Baik. Aywa. As-su'al ma hiya al-luzumiyyatu al-dhanniyyah? Al-jawab hiya al-luzumiyyatu allati kana al-'alaqatu fiha turjahu dhalika al-hukm. Turajjihu dhalika al-hukm. Nahwa in kana al-ghaymu mawjudan fal-mataru ya'tibu. Yang kedua ialah luzumiyah zanniyah. Yang tadi luzumiyah qat'iyah. Luzumiyah zanniyah ialah luzumiyah yang ada alaqah padanya, yang dia itu turajjiha al-hukum. Maknanya memberatkan hukum. Dia tidak tujib, tapi dia turajjih. Turajjih dia tak sama dengan tujib. Turajjih ini dia memberatkan, mungkin 70%, mungkin 80%. Kalau tujibah itu dia mewajibkan, pasti berlaku. Tapi kalau turajjiha itu 70% jadi, 80% jadi, tak 100%. Nahwa in kana al-ghaimu mawjudan, kalau ada mendung, maka hujan akan turun. Kalau langit mendung, maka hujan turun. Kita faham hujan turun dengan sebab mendungnya awan, mendungnya langit, itu secara pasti ataupun mungkin, tak qat'i, zanni. Kadang-kadang mendung tapi tak hujan. Mungkinlah dalam 10 kali mendung, 8 kali hujan, 7 kali hujan. Jadi tak 100% pasti hujan.
Tapi kalau matahari terbit, itu pasti ada siang. Ya, tak mungkin matahari terbit malam ada. Tak mungkin. Ya. Baik. أيوة. ما هي الاتفاقية الجواب هي التي يحكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير صدق أخرى لا لعلاقة. شوف، لا لعلاقة بل لمجرد الصح بل لمجرد الصحبة والازدواج. Apakah itu al-ittifaqiyah? Ittifaqiyah ialah qadiyah yang dihukumkan padanya dengan benarnya satu qadiyah ataupun tak benarnya itu di atas benarnya yang satu lagi, itu tanpa ada alaqah di antara dua qadiyah tadi. Kerana apa? Bal li mujarradi suhbati wal izdiwaj, kerana semata-mata bersamaan qadiyah itu, bukan kerana ada apa-apa alaqah, tapi secara kebetulan saja qadiyah itu berlaku kedua-duanya, berlaku secara kebetulan, bukan kerana ada alaqah di antara keduanya. Tak ada alaqah iliyah, tidak ada alaqah tadayuf, tak ada alaqah sababiyah, tak ada. Ya, hanya semata-mata dia berbetulan, dia bersama-sama. In jaa ahya jaa nawir. Kalau ahya datang, maka nawir datang. Apa kaitan di antara kedatangan ahya dengan nawir? Tak ada kaitan. Tapi secara kebetulan datang ahya, maka nawir datang. Itu ittifaqiyah. Ya. In qama zikri qama Imran. Ya. Apa hubungan di antara qiyamu zikri dengan qiyamu Imran? Tak ada. Ittifaqiyah, kebetulan sahaja. Kebetulan ketika mana zikri bangun, maka Imran bangun. Bukan kerana ada apa-apa iliyah, sababiyah, tadayuf, dak. Aywa. بل لمجرد الصحبة والازدواج نحو إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناطق. Seperti jika insan natiqan, jika insan itu natik, maka himar nahik. Ya. Nahik ni apa? Apa? Nahik ni apa? Merengek. Ya. Himar nahik ni dia ialah suara kepada binatang, tapi saya tak tahu, mungkin kalau anjing kita kata menyalak, kalau kambing kita kata mengembek, kalau kucing kita kata mengiau, kalau ayam berkokok, kalau kuda kita kata sohil dalam bahasa Arab. Sohil tu apa? Mendengus. Mendengus? Ya. Okey, mendengus. Kalau keldai dia kata nahik, menghiok. Yalah, ya, bahasa kita ni kurang sikit. Kalau nak terjemahkan bahasa Arab semuanya tak mampu. Ya, ada kekurangan sikit bahasa kita, bahasa Melayu. Tapi kita fahamlah, ya. Fal himaru nahiq. Ya, ada orang kata merengket. Saya tak reti nak buat bunyi dia. Buruk bunyi dia. Okey. Kalau manusia, kalau insan natik, maka himar nahik. Apa hubungan di antara natikiyatil insan dengan nahikiyatil himar? Tak ada hubungan. Ya.
Sebab itu dia kata apa? Baca. إذ لا علاقة بين ناطقية الإنسان وناطقية الحمار حتى يستلزم حتى يستلزم أو يرجح ترتب الثاني على الأولى بل توافق على صدق هنا. Kerana tidak ada alaqah di antara natiqiyatil insan, ya, berfikirnya insan dengan bunyi himar, tidak ada kaitan, ya, sehingga melazimkan atau memberatkan tarattubus saniyah alal ula bal tawafaqa ala sidqi huna, ya, maknanya tidak ada hubungan di antara natiqiyatil insan dan nahiqiyatil himar, ya, bahkan itu berlaku secara tawafaqa ala sidqi huna, ya, dia berlaku secara kebetulan sahaja adanya kedua-dua itu, ya. Okey, ini kita qadiyah syartiyah muttasilah. Baik, qadiyah syartiyah muttasilah itu terbahagi kepada dua. Apa dia? Luzumiyah dan ittifaqiyah. Luzumiyah dan ittifaqiyah. Luzumiyah terbahagi kepada dua, iaitu Syekh qat'iyah dengan zanniyah. Baik. Okey, kita kata bahawa qadiyah syartiyah ialah qadiyah yang terdiri daripada adatus syarat. Kemudian dia menjadi muttasilah kerana apa? Kenapa dia jadi muttasilah? Kerana dia ada alaqah di antara kedua, antara muqaddam dan juga tali. Kemudian di antara dia mempunyai hubungan, ya, kita panggil nisbatut talazum di antara qadiyah syartiyah muttasilah. Ada nisbah talazum di antara muqaddam dan juga tali. Seperti kita kata in kanati syamsu tali'atan fannahar mawjud. Ini muqaddam dan ini at-tali. Ketika mana kita mengatakan qadiyah syartiyah muttasilah pada bahagian yang pertama, iaitu luzumiyah, dia ada melazimi di antara adanya alaqah di antara tali dan juga muqaddam. Hubungan di antara tali dan muqaddam itu, dia itu imma qat'iyah wa imma zanniyah. Qat'iyah maknanya 100%, kalau ini ada maka ini pasti ada. Kalau ini ada maka ini pasti ada. Zanniyah mungkin 70%. Kalau ini ada
maka mungkin ini ada. Mungkin, tak pasti. Ya, tak pasti, mungkin. Ya, itu zanniyah. Ya. Baik. Yang kedua ialah ittifaqiyah. Ittifaqiyah ialah qadiyah syartiyah yang tidak ada hubungan di antara muqaddam dan tali, tetapi berlaku muqaddam dan tali itu secara kebetulan. Ya, seperti apa? In jaa Zaidun jaa Ali. Datangnya Zaid dengan datangnya Ali itu tidak ada alaqah. Tidak ada alaqah di antara maji'u Ali dengan maji' Zaid. Ya. Tetapi dia berlaku, maka berlaku itu secara ittifaqiyah. Ya, maka kita kata qadiyah ini ialah qadiyah ittifaqiyah. Baik. Kadang-kadang manusia itu, ya, orang dia buat qadiyah, dia letakkan qadiyah itu pada luzumiyah, padahal qadiyah itu tak luzumiyah, dia ittifaqiyah. Ya, ini banyak berlaku kesilapan dalam bercakap, dalam berhujah, dalam munazarah dan sebagainya. Ya, antum kalau tengok, kadang-kadang orang kata, kalau kitab ini pasti best. Ya? Kalau orang ini yang mengajar pasti best. Apa alaqah di antara pasti best dengan orang ni mengajar? Ada. Ya? Oh, kalau pemimpin ni jadi Perdana Menteri pasti negara kita baik. Lah, nanti dulu. Ini alaqah apa ni? Luzumiyah ke ittifaqiyah? Ya. Ya, apa alaqah di antara orang ini jadi Perdana Menteri dengan negara kita baik? Ada alaqah atau tak ada? Atau ittifaqiyah sahaja, kebetulan? Ya, tak jelas, maka datangkan dalil. Ya, baik. Ya, banyak. Ya, kalau kita tengok dalam kehidupan harian kita, ya, kadang-kadang kita kata, kalau dia masak pasti sedap. Apa hubungan dia masak dengan sedapnya makanan? Hobiyah. Ya. Banyak kita gunakan qadiyah syartiyah ni dalam kehidupan kita sebenarnya. Ya, cuma kita tak perasan. Kalau dia pandu pasti selamat. Siapa kata selamat? Ya. Apakah alaqah itu ialah luzumiyah ataupun ittifaqiyah? Nanti dulu, ya. Sebab tu kadang-kadang kalau kita jangan menjadikan ittifaqiyah itu luzumiyah, ya. Kita jangan jadikan, jangan tersilap. Sebab itu perkara ini kita perlu analisis dengan baik, ya. Hazard. Ya, banyak. Ya, kalau kita tengok kehidupan kita ni banyak guna qadiyah syartiyah, ya. Kalau ini pasti ini, kalau ini pasti ini. Pasti ke? Qat'iyah ke? Tak, kadang-kadang zanniyah. Ya. Kalau Nawi buat air teh pasti sedap. Apa luzumnya? Wahmiyah. Sebab tu kadang-kadang buat tak sedap, sebab dia bukan qat'iyah. Ya, dia bukan alaqah di situ, tak qat'iyah. Ya, kalau qat'iyah buat sedap, Nawi buat pasti sedap. Sebab tak qat'iyah, maka sebab itu kadang-kadang buat tak sedap. Bukan, tapi ini sedap. Ini sedap. Okey.
Apa dia? Kalau satu benda tu dia wanita, ada barangkali ada kalau itu jadi Boleh jadi qat'iyah. tapi kalau satu tu dia dah dengan dia wanita. Ya, dia zaniyah. Tak. Saya tak kira dia. Ya. Lagi tak kan? Kalau study pasti berjaya exam. Kalau study maka berjaya. Kadang-kadang kita tak kata pasti, tapi kita maka berjaya. Di situ apa luzumiyah dia? Ya. Qat'iyah ke zaniyah atau ittifaqiyah? Fikir. Fikir. Itulah mantik. Bila kita belajar, maka dalam kehidupan kita tu kita guna sebenarnya. Kita guna. Cuma kita tak perasan. Cuma jangan salah. Jangan kadang-kadang kerana taksub kepada sebuah parti, kerana taksub kepada seseorang, terlalu suka dengan seseorang sampai kita mengap-apkan jadi qat'iyah. Tak, benda tak qat'iyah jangan qat'iyahkan. Benda zaniyah zaniyahkan. Benda ittifaqiyah jangan dijadikan luzumiyah. Itu faedah dari belajar mantik. Luruskan akal kita ni. Sebab tu daripada awal kitab lagi, syarat untuk kita menguasai ilmu mantik ialah buang sifat taksub. Buang, kena buang. Kalau kita tak boleh, tak ada faedah belajar, sia-sia, abad. Abad. Kita tak akan praktikkan dalam kehidupan kita. Ayuh. السؤال ما هي الشرطية المنفصلة؟ Okey, ini bahagian syartiyah munfasilah. Yang tadi muttasilah. Okey. الجواب هي التي يفهم فيها بامتناع اجتماع قضيتين أو أكثر في الجملة. Okey. Sekarang syartiyah munfasilah, dia ini qadiyah yang mana di sana berlaku tegahan di dalam berhimpunnya dua qadiyah atau lebih daripada dua qadiyah. Maknanya kalau muttasilah, kalau muqaddam ada, maka tali ada. Berbeza dengan munfasilah. Kalau muqaddam ada, maka tali tak ada. Lawan kan? Dia lawan. Maka nisbah yang ada pada muttasilah itu kita sebut dengan nisbatut talazum. Nisbah yang ada dalam qadiyah munfasilah kita panggil nisbatut ta'anud. Ta'anud, berlawan. Talazum, ini ada, ini ada. Kalau ta'anud, ini ada, ini tak ada. Seperti kalau kita kata al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Al-adad, bilangan. Itu imma, dia itu zaujun. Zaujun bukan pasangan, maksud dia genap. Wa imma fardun, fardun ganjil. Jadi nombor bilangan. Imma dia itu genap atau ganjil. Kalau dia genap, maka tak ganjil. Kalau dia ganjil, maka tak genap. Kan? Tengok ta'anud kan? Dia muta'anid. Jadi dia tak boleh. Ada tak nombor yang dia tak genap dan tak ganjil? Ada tak? Cuba cari. Saya bagi masa 5 saat. 1 2 berapa? Kosong. Negatif. Lah.
Ya Syekh, kosong bukan nombor. Kosong tu adam. La syai'. Ya. Nombor bermula dari satu. Kosong bukan nombor. Ya. Tengok rak tu kosong kan? Bahagian situ kosong. Nak letak nombor apa? La syai', tak ada. Benda tak ada. Dia bukan nombor. Ya. Cuba kita sebut kosong tu kerana fardu takdir. Ya, kita dia nak mengibaratkan kepada suatu perkara yang tak ada. Dia bukan nombor. Ya. Kosong bukan nombor. Dia cuba tanya pakar matematik. Kosong tu nombor tak? Apa dia Azam? Azam tak puas hati. Tak apa, nanti Azam buat kitab, tulis kosong ialah nombor. Rad ala Ustaz Syahir. Ha? Tak ada. Mana ada nombor yang tak genap tak ganjil. Kalau dia tak genap dia mesti ganjil. Kalau dia ganjil dia mesti tak genap. Ya. Kalau dia ganjil mesti dia tak genap, ya. Aywa. السؤال إلى كم تنقسم المنفصلة؟ الجواب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقية ومانعة جمع ومانعة جمع ومانعة خلو. Terbahagi kepada 3 munfasilah. Yang pertama kita sebut dengan pembahagian hakikiyah. Yang kedua mani'atu jam'in. Yang ketiga ialah mani'atu khulu. Mani'atu jama' itu tegah daripada berhimpun 2 qadiyah. Kalau yang ketiga itu tegah daripada terangkat kedua-dua. Ya, terangkat kedua-dua. Maknanya boleh berhimpun. Boleh berhimpun, yang tak bolehnya terangkat kedua-dua. Yang mani'atu jama' itu tegah daripada berhimpun. Dia tak tegah daripada terangkat kedua-dua. Kalau yang penuh dia, nama dia mani'atu jam'in la khuluwin. Mani'atu khuluwin la jam'in. Macam tu. Aywa, soal. السؤال: ما هي المنفصلة الحقيقية؟ الجواب: هي التي يفهم فيها بالتنافي بين طرفيها صدقا وكذبا، أي لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، وتسمى أيضا مانعة الجمع والخلو معا. Apakah itu munfasilah hakikiyah? Bahagian yang pertama, iaitu qadiyah yang dihukumkan padanya itu dengan tanafi baina tarafaiha, ya, menafikan di antara dua taraf dia. Kan kita kata ada 2 taraf, muqaddam dengan tali. Dia ternafi kedua-duanya sidqan wa kadhiban. Apa maksud sidqan wa kadhiban? Ai bi annahuma la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Tak boleh berhimpun kedua-dua dan tak boleh terangkat kedua-dua. Tak boleh hilang dua-dua. Maknanya kalau saya kata al-adadu imma fardun wa imma zaujun, adat dan zauj pada fardun dan zauj pada adat itu tak boleh berhimpun sekali dan tak boleh terangkat kedua-dua. Tak boleh. Dia mesti imma pilih salah satu. Adat itu fardun atau zauj. Ya. Maka atau dia kata wa tusamma aidan mani'atul jam'i wal khulu. كقولك العدد إما زوج أو فرد فيمتنع اجتماع الزوج والفرد في عدد، ويمتنع خلو العدد عن كل منهما. وكقول النهى الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. Apa dia? Wa imma
harfun, kan? Ya, seperti engkau kata al-adad imma zaujun atau fardun, ya, bilangan itu imma dia itu genap ataupun ganjil. Maka tertegah berhimpunnya di antara genap dan ganjil. Tak boleh. Ya, tak boleh bilangan itu genap dan ganjil sekali, tak boleh. Mana ada nombor 1 genap dan ganjil, tak boleh. Kita tak cakap macam tu. Nombor 2 genap dan ganjil, tak boleh. Dan kita tak cakap nombor 3 itu tak genap tak ganjil, tak boleh juga. Ya, nombor 10 genap ke ganjil? Genap. Nombor 81 genap ke ganjil? Ganjil. Kalau saya kata nombor 100 tak genap dan tak ganjil, tak mungkin. Ya, sebab dia itu mani'atul khulu, tak boleh terangkat kedua-dua, mesti pilih salah satu. Ya, kalau saya kata nombor 100 itu genap dan ganjil pun tak boleh. Kenapa dia? Kerana dia mani'atu jam'in, tak boleh. Ya, maka saya kena ambil satu, sama ada saya pilih genap atau ganjil. Begitu juga seperti perkataan nuhah, ya, al-kalimah imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Ya, kalimah itu sama ada dia itu isim atau fi'il atau haraf. Ya, saya tak boleh kata, ya, Zaidun, saya nak kata dia isim, fi'il, haraf. Boleh tak saya kata Zaidun itu isim dan fi'il? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Kerana mani'atu jam'in. Boleh tak saya kata Zaid itu tak isim, tak fi'il, tak haraf? Boleh tak? Tak boleh, kerana mani'atu khulu. Boleh tak saya kata fi itu tak haraf, tak fi'il, tak isim? Tak boleh. Dan saya tak boleh kata juga fi itu ialah isim, fi'il dan haraf. Tak boleh. Saya kena ambil salah satu daripada 3 tadi, kerana dia mani'atu jam'in wa khulu. Jadi contoh musannif di bawah tu, dia nak menunjukkan pada ta'rif di atas tadi tu, ya, hiyallati yuhkamu fiha bimtina'i ijtima'i qadiyataini au akthar fil jumlah. Akthar. Ya, tengok qadiyah syartiyah munfasilah. Ada berapa? Yang pertama hakikiyah. Hakikiyah disebut juga dengan mani'atu jam'in wa khulu ma'an. Okay. Dalam qadiyah syartiyah munfasilah, kan kita sebut asas dalam qadiyah syartiyah itu dia mesti ada muqaddam dan juga tali. Sekarang contoh musannif al-adadu imma zaujun au fardun. Qadiyah ini dia berasal daripada al-adadu zaujun, al-adadu fardun. Ini asal kepada qadiyah ini jika dipecahkan. Maka kita kata dalam bahagian hakikiyah, munfasilah hakikiyah, bilangan
itu sama ada dia itu zaujun, genap atau ganjil. Dia tak boleh genap, tak genap dan tak ganjil. Dan dia tak boleh genap dan ganjil. Kenapa? Kerana dia itu mani'atu jam'in wa khuluwin. Okey, tengok. Kalau saya kata al-thawbu imma abyad atau aswad. Pakaian itu sama ada putih atau hitam. Putih atau hitam. Boleh tak pakaian itu putih dan hitam? Tak boleh. Tak boleh. Ya, putih dan hitam pada baju tak boleh. Dah, janganlah ambil tumpuk-tumpuk. Maksud saya pada satu tempat, ya, dia tak boleh putih dan hitam, dan dia tak boleh, dia boleh tak dia tak putih dan tak hitam? Boleh, dia kuning, ya, dia hijau, ya. Maka qadiyah ini dia bukan hakikiyah. Dia bukan hakikiyah. Kenapa? Memang dia mani'atu jam'in, dia ada mani'atu jam'in, tapi dia tak mani'atu khulu. Faham? Ya, dia boleh terangkat tak kedua-dua? Boleh hilang dengan kita gantikan akhbar. Ya. Tapi kalau saya buat macam ni, at-thawbu imma abyad atau ghairu abyad. Baju itu sama ada dia putih atau tak putih. Saya kata, boleh tak putih dan tak putih berhimpun? Tak boleh, dia ada mani'atu jama'. Boleh tak dia itu putih, tak putih dan tak putih? Boleh tak pakaian itu dia tak putih dan tak putih? Tak boleh. Tak putih tu putih. Faham? Nafi isbat, ya Syekh. At-thawbu imma abyad atau ghairu abyad. Abyad dan ghairu abyad dia tak boleh berhimpun. Dia ada mani'atu jama'. Dia boleh tak terangkat kedua-dua? Tak boleh. Kenapa? Kerana putih dan tak putih dan tak putih itu tak boleh terangkat kedua-dua. Dia mesti ada salah satu daripada kedua. Ya? Jadi kita kena pilih sama ada at-thawbu itu abyad ataupun dia itu ghairu abyad. Tak boleh kita kata dia tak abyad dan tak ghairu abyad. Tak boleh. Ya? Ataupun kita kata at-thawbu itu abyad dan ghairu abyad pun tak boleh. Ya? Baik. Zaidun imma talibun atau tajirun. Zaid itu sama ada dia itu penuntut ilmu ataupun peniaga. Boleh tak Zaid itu dia talib dan tajir? Boleh tak? Boleh. Ya, mungkin sebelah pagi dia belajar, sebelah malam dia berniaga. Ya, dia jual donat.
Donat apa? Kakak aku. Ya, dia jual donat pada waktu mana? Zikri je faham. Terima kasih siapa yang lagi. Okey. Zaidun imma talibun atau tajirun. Ya. Jadi dia boleh berhimpun di antara talib dan juga tajir. Boleh tak terangkat kedua-dua? Zaid dia tak talib dan tak tajir? Boleh. Ya, maka dia tak ada mani'atu jamak dan juga khulu, tak ada. Dia bukan mufasilatul. Apa dia? Dia bukan mufasilatul. Saya tak usah kita kena lagi. Iya. Dia tak masuk. Dia tak boleh. Okey, kita tengok contoh lain. Okey, terus tu. Soal ma hiya mani'atul jam'i. Okey, bahagian yang kedua ialah mani'atu jamak. الجواب هي التي يحكم فيها بالتنافي بين طرفيها صدقا فقط، أي لأنهما لا يجتمعان، نحو هذا إما حيوان وإما شجر، ويمتنع اجتماع الحيوان والشجر ويمكن الخلو عنهما بأن يكون حائطا أو Mu'dinan. Aywa. Yang kedua ialah apakah itu mani'atu jamak? Mani'atu jamak ialah yuhkamu fiha bitanafi baina tarafaiha sidqan faqat, iaitu tidak boleh berhimpun kedua-duanya. Ya, dia tidak boleh berhimpun. Dia tak mani'atu khulu, ya. Yakni dia boleh terangkat kedua-duanya, boleh hilang kedua-duanya sekali. Ya, dia cuma tertegahnya ialah berhimpun kedua-duanya sekali. Nahwa hadha imma hayawanun wa imma syajarun. Ya, ini itu apa? Ini apa ni? Tutup maka. Ini imma hayawanun wa imma syajarun. Fayamtani'u ijtima'ul hayawan wa syajar. Maka tertegah berhimpunnya hayawan dan syajar. Ya. Wa yumkinul khulu anhuma bi ayyakuna ha'itan aw ma'dinan. Tengok, ini tertegah tak hayawan dan syajar pada dia? Tertegah. Wa yumkinul khulu, dan terangkatnya hayawan dan syajar. Dia tak hayawan dan tak syajar, boleh tak? Dia tutup maka. Ya. Okey. Mani'atu jamak. Tengok contohnya. Al-thawbu imma aswad atau ahmar. Baju itu sama ada hitam atau merah. Boleh tak berhimpun merah dengan hitam? Tak boleh. Mani'atu jamak. Boleh tak terangkat dia tak hitam dan tak merah? Boleh tak? Boleh. Dia tak mani'atu khulu, maka sah. Ya. Ada kalau orang-orang salafi dia tak faham benda ni. Ni penting ni. Orang-orang salafi dia tak faham benda ni. Kita kata Allah laisa dakhil al-alam wala kharij al-alam. Allah itu tak dalam alam dan tak luar alam.
Orang Salafi kata, kamu kata apa ni? Kalau tak luar mesti dalam alam. Kalau tak dalam alam, luar alam. Nah, kamu bodoh. Ya? Kamu menetapkan pada Allah sebagaimana kamu tetapkan pada makhluk. Kalau saya kata nuzul dalam kelas, maka dia di luar kelas. Itu okey, kerana dia nuzul, dia jisim. Faham? Allah tak boleh macam tu, kerana Allah bukan jisim, dia bukan bertempat sebagaimana bertempatnya kita. Ya? Kalau saya kata Allah kharijal alam wa dakhilal alam, atau la kharijal alam wa la dakhilal alam, adakah tanakut? Tak tanakut. Ya. Ada dalam ayat Quran tahu apa? La yuh apa? Apa dia? Saya tak ingat sekejap. La yahya wa la yamut. La yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha, la yamut, tak mati dan tak hidup. Quran sebut ni, tak hidup dan tak mati. Tanakut? Tak mungkin. Tak. Ya, maksud Quran apa? Kalau kita tengok tafsir, di situ ya, nak menunjukkan azabnya orang-orang yang kena seksa. Dia tak mati, dia hidup tapi macam orang mati, dan dia nak mati tak boleh mati. Faham? Banyak sekali ni kalau kita belajar kitab-kitab fiqh, banyak akan digunakan aplikasi mani'atul khulu, mani'atul jama', mani'atul khulu wal jama', ya. Ada dalam Bushrul Karim, ya, disebut apa? Al-ma' in kana in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan. Tengok syarah, dia kata apa? Au ai mani'atu khulu. Alim, ya, alim kabir, ya, syarah dia tu, ya, subhanallah. Najis air tu, dia jadi najis kalau berubah apa? Berubah ta'muhu, rasa, au launuhu, warna, au bau dia. Ya, cuba tengok ini mani'atul khulu, betul tak? Betul tak mani'atul khulu? Ya. Okey, cuba baca mani'atul khulu. As-su'al ma hiya mani'atul khulu? Al-jawab hiya allati yahkamu fiha bit-tanafi baina tarafayha tanfan faqat, ay bi annahuma la yartafi'ani nahwa qawlika hadha imma namin wa imma shajar, fa hadhihi tamna'u al-khulu wa la tamna'u al-jam'. Okey, mani'atul khulu ialah yang dihukumkan padanya itu tanafi baina tarafaiha kadhiban faqat, ai maksudnya ialah tidak terangkat kedua-duanya, iaitu boleh berhimpun tapi tak terangkat kedua-duanya. Ya, najis boleh tak berhimpun bau dan rasa? Boleh berhimpun tak? Boleh. Boleh tak berhimpun bau, rasa dan warna? Boleh tak? Boleh. Boleh tak terangkat ke semuanya? Tak boleh. Kalau dia terangkat ke semua, dia tak najis. Sebab itu dia kata mani'atul khulu. Ya?
Aywa. ونحو زيد إما أن يكون في الماء وإما أن لا يغرق ويمكن اجتماعهما بأن يكون زيد في الماء ولا يغرق ويمتنع خلو زيد عنهما بأن يكون في غير الماء ويغرق. Seumpama kata engkau haza imma namin wa imma syajar, ya, ini imma namin iaitu sesuatu yang tumbuh, wa imma syajar ataupun pokok. Fahazihi tamna'ul khulu, dan ini tertegah daripada berlakunya, tertegahnya khulu, ya, tak boleh terangkat kedua-duanya. Wala tamna'ul jama', maknanya dia boleh berlaku jamak di situ. Wa nahwa zaidun imma ayyakuna fil ma' wa imma alla yaghraq. Zaid, contoh yang kedua seperti apa? Zaid itu sama ada dia itu dalam air atau dia itu tak tenggelam, ya, sama ada dia itu dalam air atau dia tak tenggelam. Fayumkinu ijtima'uhuma, maka boleh berhimpun kedua-duanya, bi an yakuna zaidun fil ma' wala yaghraq, ya, maka boleh berhimpun kedua-duanya. Seperti apa? Kalau Zaid itu di atas, dia berada di air tetapi dia tak tenggelam, macam mana? Di atas kapal, atas sampan. Wala yaghraq wa yamtani'u khuluwi Zaidin anhuma bi an yakuna fi ghairi al-ma' wa yaghraq. Ya. Okey. Di sini kita ambil satu misal, ya. Zaidun imma ayyakuna fil ma' wa imma an la yaghraq. Misal yang satu lagi tu agak susah sikit, ya, susah sikit. Ya, tak apa, kita ambil yang satu bawah tu, ya, supaya faham. Tengok, ya. Mani'atul khulu. Seorang baca, misal baca. Zaidun imma ayyakuna fil ma'. Okey, kita buat Zaidun imma fil bahri wa imma la yaghraq. Okey, tengok, ya. Kita ada dua, imma fil bahri wa imma la yaghraq. Fokus, ya. Kita, kalau kita baca kitab dengan cara ini, ya, maknanya kita memahami ibarat musannif, apa yang tersirat di dalam kata-kata qadiyah seperti ini, maka kita belajar tak perlu 10 tahun, ya. Kita belajar 3-4 tahun kita boleh dapat, kita faham, ya. Sebab itu para ulama dulu kita tak pelik, ya, kalau mereka itu mengarang kitab pada umur belasan tahun, ya, kerana mereka berfikir dengan cara para ulama, ya. Ini cara mengajar kita bagaimana cara ulama memahami sebuah ibarat, walaupun tidak ada secara tersurat, tetapi apa yang tersirat itu difahami daripada mantik. Yang pertama, Zaidun, kita buat, dikata mani'atu khulu, tak boleh terangkat kedua-dua. Maknanya boleh berhimpun tak? Boleh. Zaidun fil bahari, Zaidun di laut, wala yaghraq, dan dia tak tenggelam. Betul tak? Zaid dia ada di laut dan dia tak tenggelam, di atas sampan. Okey. Yang kedua,
Zaidun fil bahri wa yaghraq. Boleh jadi tak? Zaid dalam laut dan tenggelam. Boleh. Yang ketiga, Zaidun fil barri. Barri yakni daratan, ya, lawan bagi lautan tadi. Wala yaghraq. Kita ambil ini, kita negatifkan ini. Fil barri wala yaghraq. Ambil ini. Zaid di daratan dan tak tenggelam. Zaid di daratan dan dia tak tenggelam. Betul tak? Betul. Okey. Cuba kita mani atau hulukan dia. Kita Zaidun fil barri wa yaghraq. Betul ke? Tak. Syuf. Kenapa? Kerana dia sendiri kata mani atau hulu. Tak boleh kita angkat kedua-dua, dia akan salah qadiyah ini. Salah. Ya, ini mantik, ya. Sebab tu dahsyat, ya, kalau kita boleh benar-benar memahami mantik, ya, tentang masalah qadiyah, ya. Subhanallah. Banyak kita akan jumpa, terutama dalam ilmu kalam, ya. Fuqaha punya adillah, ya. Tengok Imam Ghazali punya syarat apa? Qadiyah syartiyah. Ya, banyak, ya. Kalau tak ini maka ini, kalau ini maka ini, ya. Takrif qadiyah mufassilah ila istima' wa fi'il ditanafi istima'. Kat sini boleh istima' tak, kalau biasanya kalau disebut dengan qadiyah munfasilah secara umum, itu maksudnya mani'at hakikiyah, mani'atu jama' wa khulu ma'an, ya. Okey, hakikiyah. Kenapa? Kerana anda faham apa maksud munfasilah? Aywa, anda dah jawab dah sebenarnya. Itu sebab dia. Kerana dalam munfasilah hakikiyah, ya, mani'atu jama' wa khulu ma'an, dia mempunyai tolakan yang paling kuat daripada mani'atu jama' dan mani'atu khulu sahaja. Kan kita kata nisbah yang ada pada qadiyah munfasilah itu nisbatut ta'anud. Ta'anud mana paling kuat? Ini. mana yang lain pun saya ada alat khusus. Aywa, ahsan. Orang belakang faham tak? Dapat? Penat sikit. Saya pun belajar dulu penat, ya. Mantik ni mula-mula, ya, sebab kita tak biasa dengan istilah. Lepas tu kita tak biasa dengan taksim perbahasan dia macam mana, ya. Kita pun akan apa ni? Ya. Apa ni? Itu mula-mula, ya. Tapi lama-lama bila kita ulang, ya, lama-lama kita akan dapat, ya, insya-Allah. Boleh tak?
Imma abyad atau la abyad, ghairu abyad. Itu masuk kepada hakikiyah lah. Dia masuk kepada hakikiyah. Kerana al-thawbu dia tak boleh, dia sama ada kita pilih dia itu abyad ataupun tak abyad. Tak boleh kita pilih dia itu tak putih dan tak putih, tak boleh. Kita imma kita pilih dia itu abyad ataupun tak abyad. Okay, kita nak masuk tanakut. Tarik nafas. Boleh? Baju hitam dan merah warna dua tu. Nanti dulu. Kalau kita kata tak boleh, betul juga. Kalau kita kata tak boleh, boleh jadi betul. Kenapa? Kerana dalam qadiyah ini syarat dia mesti pada waktu yang sama. Dia mesti pada waktu. Nanti kita akan lalu. Kita terus baca. السؤال ما هو التناقض؟ الجواب هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب، بحيث إذا صدقت أحدهما ثبت الأخرى بالضرورة. At-tanakut. Baik, kita masuk kepada at-tanakut. At-tanakut ini kita masih lagi di dalam qadaya wa ahkamuha, iaitu dalam bab mabadik tasdiqan. Mabadik tasdiqan. Kita selesai pada masalah qadaya. Sekarang kita masuk kepada ahkamul qadaya, di mana tanakut ini dia ini kita sebut juga dengan lawazimul qadaya. Seperti tanakut, akas, tadakhul, tadad, yang dikenali dengan murabba' Aristo. Antum kalau rajin buka Google, type murabba' Aristo, nanti antum jangan jadi seperti Aristo. Tapi itu banyak memudahkan kita dalam memahami mantik. Murabba' Aristo. Saya dulu waktu stam, guru saya Abi Ali, saya gunakan murabba' Aristo tu untuk jawab soalan stam. At-tanakut. Baik. Jadi tanakut ini dia macam ni. Kita kadang-kadang kita dalam kita munazarah, kita mempunyai satu hujah. Okey. Kenyataan kita kadang-kadang kita tak mampu nak membenarkan kenyataan kita. Tetapi kita mampu untuk menyalahkan lawan kita. Maka itulah faedah daripada tanakut. Nanti akas kita membenarkan lawazim daripada apa yang kita katakan, maka itu sebenarnya kita telah membenarkan apa yang telah kita katakan. Walaupun kita tak benarkan secara ain, tapi kita membenarkan lawazim bagi qadiyah yang kita sebutkan, maka cukup untuk kita membenarkan apa yang kita datangkan, kita hujahkan. Tanakut berbeza, lawan. Kita tak boleh untuk mendatangkan dalil bagi diri kita, tapi kita menyalahkan orang lain.
Jadi dalam berhujah tu kena cerdik, tak semesti kita mesti mendatangkan hujah bagi pihak kita, tetapi kita membatalkan hujah lawan. Dan tanakut ini daruri. Tanakut ini ialah amrun daruri. Apa maksud daruri? Iaitu la yahtaju ila dalil. La yahtaju ila dalil. Okey, baca. السؤال ما شرط تحقق التناقض؟ الجواب إذا كانت القضية شخصية أو مهملة فلا يتحقق التناقض. Sekejap. Apakah itu tanakut? Huwa ikhtilafu qadiyatain bil ijabi was salab. Iaitu ikhtilaf dua qadiyah dengan ijab dan salab. Ijab dan salab ini mujabah dengan salibah. Mujabah iaitu qadiyah yang tidak ada kata-kata nafi, laisa. Salibah itu kata-kata yang ada, qadiyah yang ada kata-kata nafi, laisa. Contohnya seperti kullu insanin hayawan. Baik. Seperti bihaisu idza saduqat ihdahuma, kalau benarnya salah satu, maka yang salah satu lagi itu pasti salah. Tanakut tu macam tu. Kalau satu benar, yang satu lagi pasti salah. Bid darurah atau bid darurah, yakni la yahtaju ila dalil, dia itu pasti salah. Baik. Aywa. السؤال ما شرط تحقق التناقض؟ الجواب إذا كانت القضية شخصية أو مهملة فلا يتحقق التناقض بين قضيتين منها إلا بشرط تساويهما في الأمور الثمانية المعبر عنها بالوحدة. Okey. Syarat untuk tahakkuknya tanakud ini penting. Dalam kita buat tanakud, dia ada syarat dia. Apa dia? Idza kanatil qadiyah syakhsiyatan aw muhmalatan. Kalau qadiyah itu syakhsiyah. Syakhsiyah macam mana? Iaitu maudhu' dia itu kita tentukan kepada syakhsun muayyan. Seperti Zaidun. Kita tentukan. Kita tak gunakan dengan ba'du atau kullu, ataupun muhmalah, la, tetapi kita tentukan kepada syakhsun muayyan. Au muhmalatan, muhmalah maknanya kita lepaskan dia, kita biarkan dia tanpa kita meletakkan kul atau ba'. Maka tidak tahakkuknya tanakut itu di antara dua qadiyatain illa, melainkan dengan syarat tasawihima fil umuri tsani, tasawihima fil umuri tsamaniyah. Tengok, dia ada 8 perkara, kita panggil dia wahdatus saman. Wahdatus saman ini ialah wahdat ini boleh kita kata unit, 8 unit yang mana mesti terpenuhi di dalam membuat qadiyah tanakut ini, dalam kita membuat tanakut. Wahia, yang pertama fil maudhu', satu, maknanya kena sama maudhu'. Kalau Zaidun, kita kena guna Zaidun juga. Tak boleh qadiyah yang pertama kita letak Zaidun, qadiyah yang kedua kita letak Azam, tak boleh. Baik. Begitu juga pada mahmul, kita kena gunakan, kalau Zaidun qaimun, maka kita guna yang kedua kena guna qaim juga, perkataan qaim, mahmul dia. Tak boleh kita letak jalis ataupun naim, tak boleh. Wa fil makan, dan pada tempat, kalau kita kata Zaidun qaimun fil qa'ah, Zaidun qaimun fil qa'ah, Zaidun laisa biqaimin fil qa'ah. Jangan kita kata Zaidun laisa biqaimin fil hammam. La, tak boleh. Kenapa? Kerana nanti tak jadi tanakut. Kerana dua-duanya boleh jadi benar. Zaid berdiri dalam
dewan. Zaid berdiri dalam ghurfah, bilik. Ya. Jadi tak sama. Kenapa makan dia tak sama? Okey. Wafil idafah. Ya, begitu juga seperti idafah, seperti kita kata Zaidun abun li Bakrin. Zaidun abun li Bakrin. Zaidun laisa bi abin li Bakrin juga. Ya, tak boleh li Amrin. Ya, itu kita ubah idafah dia. Okey. Aywa. Wa fil quwwati wal fi'li. Al-khamru, contoh ya, muskirun bil quwwah. Satu kita letak. Al-khamru muskirun bil quwwah. Kemudian yang kedua kita buat al-khamru laisa bimuskirin bil fi'l. Tak boleh. Kita kena guna bil quwwah juga. Ya. Wa fil kulli wal juz'i wa fil syart. Apa dia? Wa fil kulli wal juz'i, ya sama. Ya, tak boleh yang pertama kita guna kul, kemudian yang kedua kita guna juzuk ba'd, ya. Wa fil syarti, ya, seperti kita kata Zaidun, apa dia? Zaidun alimun in kana muta'alliman. Ya, kita letak in kana muta'alliman, kita letak syarat dia. Ya. Kemudian nanti yang kedua kita letak Zaidun laisa bi'alimin in kana mu'alliman. Tak boleh. Kita kena guna syarat yang sama, in kana muta'alliman juga. Tak boleh kita tukar in kana mu'alliman. Dah berubah makna dia. Ya, tak sama. Ini setengah orang tak faham ni. Dia buat takut ni. Ya, saya ada seorang kawan Mesir saya, dia buat dia buat tanakut. Macam mana ya? Dia kata apa ya, kalau kita makan maka kenyang. Kalau kita makan maka kenyang. Macam mana? Kalau kita tak apa dia kata, makan itu mengenyangkan, tidak makan itu saya tak ingat dia punya ni, tapi salah, tamaman salah. Saya tak ingat. Tak apa. Terus fil makan tempat. Ya. Aywa. Fasyakhsiyatu, maka qadiyah syakhsiyah nahwa Khalid qaimun, Khalidun qaimun. Khalid itu berdiri, maka nakid dia apa? Khalid laisa biqaimin. Ya, kenapa kan kita kata kena ikhtilafu qadiyatan bil ijab was salab. Khalid laisa biqaimin. Dia tak ubah, tengok. Kalau dalam tanakut, maudhu' dan mahmul itu tetap pada tempat dia. Dalam akas nanti kita akan terbalikkan. Ya, kita akan terbalikkan di antara maudhu' dan juga mahmul. Tapi kalau dalam tanakut, maudhu' tetap pada tempat maudhu', mahmul tetap pada tempat mahmul, cuma kita ubah dari sudut ijab wa salab dia. Ya, ijab wa salam. Wabil akas. Okey. Wal muhmalah. Aywa. Wal muhmalatu lahu al-insanu hayawan, al-insanu hayawan, al-insanu laysa bi hayawan wa bil aks. Dan muhmalah seperti al-insan hayawan. Ahnaf, kenapa dia muhmalah? Al-insan hayawan, kenapa dia muhmalah?
Kenapa? Kerana tidak ada kamiyah di situ, tidak diletakkan, tidak disurkan dengan kul ataupun ba'd. Wal muhmalatu nahwa al insan hayawan. Al insan hayawan. Insan itu hayawan. Kemudian tanakut dia apa? Nakid dia. Al insan laisa bihayawanin. Wabil akas. Sekejap. Wa amma indal mu'tamad al insan hayawan naqiduhu la syai'an min al insan bihayawan. Mu'tamad dia dia punya nakid dia kulliyah salibah, macam ni. Nakid kepada al insan hayawan yang mu'tamad la syai'a minal insan bihayawan. Dobit. La syai'a minal insan bihayawan. Maknanya kulliyah salibah, kulliyah salibah. Kenapa kulliyah salibah? Aywa ganak. Al-insan hayawan, kan kita kata al-muhmalah fi hukmil juz'iyah atau fi quwwatil juz'iyah, maka seolah-olah qadiyah al-insan hayawan itu ialah ba'dul insan hayawan. Maka ba'dul insan hayawan, maka naqiduhu la syai'a minal insan bihayawan. Macam ni. Tolong pada. Cuba baca taklik bawah rakam wahid. I'lam anna al-qadiyata ashbaha bi nur syamsi. Tengok, ketahuilah olehmu qadiyah itu, dia itu seumpama cahaya matahari. Dan akas itu ialah bayangan kepada cahaya matahari. Tengok, kenapa? Kerana bila ada cahaya matahari, maka ada bayang-bayang ikut sekali tak? Ikut. Itu seperti akas, Dan nakid itu seperti malam. Kenapa? Kerana kan berlawanan. Cahaya matahari itu berlawanan dengan malam. Bila ada malam, maka tak ada cahaya matahari. Bila ada cahaya matahari, maka tak ada malam. Sebab itu nakid itu kalail. Tapi akas, bila ada cahaya matahari, maka pasti ada bayang-bayang. Sebab itu kita kata akas itu bila ini benar, ini benar. Tapi kalau dalam nakid, ini benar, ini salah. Bijak Syekh Yasin. Lagi. فإذا لم يمكن إقامة البرهان على القرية ما حكمناه إما على بطلان نقيضها فتصدق هي ضرورة أو على صدق عكسها فتصدق هي كذلك. فإذا لم يمكن, kalau kita tidak boleh mendirikan burhan, dalil, ala qadiyati ma aqamnahu, di atas qadiyah, sesuatu qadiyah, apa-apa qadiyah saja, kalau kita tak mampu untuk dirikan dalil, maka kita dirikan dalil itu di atas butlani naqidiha, kita membatalkan nakidnya, maka benar secara darurah. Kita kata bid darurah nakid. Kalau qadiyah kita benar, maka cukup kita memberikan dalil burhan di atas kebatilan nakid bagi qadiyah kita. Baik. Au ala sidqi aksiha, ataupun kita membenarkan akas bagi qadiyah kita tu. Kalau kita tak boleh untuk mendirikan dalil terhadap qadiyah kita,
maka cukup untuk kita mendirikan dalil di atas akas bagi qadiyah kita. Kerana kalau itu benar, akas benar, maka qadiyah kita juga benar. Ya. Al-insan at-tanakud. At-tanakud Tanakud, ini benar, ini pasti salah. Akas, ini benar, ini pasti benar. Sebab tu kalau kita tak boleh mendirikan dalil di sini, kita batalkan di sini. Ini salah. Kita dirikan dalil di atas butlan B. Begitu juga kalau kita tak boleh iqamatul burhan pada A, maka kita iqamatul burhan di B, maka kita pun sudah pun membenarkan A. Kerana ini benar, maka ini benar. Kalau kita butlan dalil ini, maka bila ini salah, confirm ini betul. Okey, tadi al-insan hayawanun. Apa tanakut dia? La syai'a minal insan bi hayawan. Kenapa? Kerana ini qadiyah muhmalah, seolah-olah ada ba'd depan dia. Kan kita kata qadiyah muhmalah fi quwwatil juz'iyyah. Bila ada ba'd, maka di sini kul. Baik. أيوة. وإذا كانت القضية جزئية أو كلية فلا يتحقق التناقض بين قضيتين منها إلا بشرط اختلاف في الكمية. Tengok, apabila qadiyah itu juz'iyah atau kulliyah, maka tidak tahakkuk tanakut itu di antara dua qadiyah, melainkan dengan syarat ikhtilaf kamiyah. Kena ikhtilaf kamiyah. Apa dia kamiyah? Ba'ad dengan kul. Kalau ini kul, maka ini ba'ad. Kalau ini ba'ad, maka ini kul. Aywa, yakni al-kulliyah wal juz'iyah. Al-kulliyah wal juz'iyah ziyadatan ala ikhtilafihima fil kaif. Tambahan di atas ikhtilafiha fil kaif. Tak cukup dengan ikhtilaf fil kam, tetapi kena ikhtilaf fil kaif. Ya, ikhtilaf fil kaif iaitu satu isbat, satu lagi kena ada nafi. Kalau ini nafi, maka itu kena ada isbat. Ya'ni al-ijaba was-salba wa fi dhalika arba'u suwar. أيوة. السؤال ما نفيذ الموجبة الكلية؟ الجواب نفيذها السالبة الجزئية. نحو كل إنسان حيوان، نفيذه ليس بعض إنسان بحيوان. Tengok. Yang pertama, apa dia kata? Kulliyah mujabah. Betul? Mujabah kulliyah. Apa dia? Baca. نفيذها السالبة الجزئية. لا، الإنسان حيوان. الإنسان حيوان. كل إنسان حيوان. كل إنسان
hayawan. Naqiduha laisa ba'dul insan bi hayawan. Kan? Kullu ini ba'd, ini ijab, ini salab. Kan? Nampak tak? Ini salab, ini ba'd juz'iyah. Maknanya salibah juz'iyah. Setiap insan itu hayawan. Betul? Setuju dengan saya? Jangan setuju dengan saya sebab saya guru. Tak dalam mantik bukan macam tu. Kalau salah, salah. Okey, saya tukar. Setiap hayawan adalah insan. Betul ke? Kenapa salah? Kenapa salah? Setiap hayawan insan. Kerana ada hayawan tak insan. Kucing, kambing. Okey. Mujabah kulliyah, salibah juz'iyah. Setiap insan itu hayawan. Maka naqiduha laisa ba'dul insan, tidak sebahagian daripada insan itu hayawan. Bukan sebahagian daripada insan itu hayawan. Betul ke? Sebahagian insan tak hayawan. Salah. Okey. Ayuh. Soal mana itu mujabah dan juz'iyah? Apakah itu nakid bagi mujabah juz'iyah? Yang tadi mujabah kulliyah. الجواب نقيضها السالبة الكلية نحو بعض الإنسان حجر نقيضه لا شيء من الإنسان بحجر. نقيضها لا شيء بعض الإنسان حجر لا شيء من الإنسان بحجر. بعض الإنسان ba'dul insan hajar. Betul? Salah. Lawan dia la syai'a. Kalau ini salah, ini mesti betul. La syai'a minal insan bihajar. Tidak ada seorang pun daripada insan itu hajar. Betul tak? Betul lah. Ke ada? Ada insan daripada batu? Tak ada, ya. Kalau ini salah, ini pasti betul. Ayuh. السؤال ما نقيض السالبة الكلية؟ Salibah الكلية. الجواب نقيضها الموجبة الجزئية. mujabah الجزئية. misal نحو لا شيء من الإنسان بحجر. la syai'a من الإنسان minal insan بحجر. bihajar. Okey. Naqiduhu بعض الإنسان حجر. ba'dul insan
hajar. La syai'a minal insan bihajar, ba'dul insan hajar. Ini betul tak? Betul. Ini betul tak? Salah. Ini sama dengan ini. Ini mujabah juz'iyah kan? Ini apa? Salibah kulliyah. Okey, nombor 4. السؤال ما نقيل السالبة الجزئية؟ Salibah الجزئية juz'iyah. الجواب نقيلها الموجبة الكلية. Mujabah kulliyah. Aywa. نحو ليس بعض الإنسان بحيوان Laisa ba'dul insan bihayawan. Salibah juz'iyah. Aywa. نقيله كل إنسان حيوان. Kullu insan hayawan. Setiap insan itu hayawan. Laisa kul ba'd. Aywa. So. Mana betul? Kullu insan hayawan. Betul. Ini confirm salah. Ini sama dengan 1. Faham cara nak buat tanakut? Mudah kan? Ya. Sebab tu kalau dalam tanakut, kalau kita guna kulliyah, kita kena lawankan dia dengan juz'iyah, ya. Supaya yang satu itu benar, yang satu lagi pasti salah, ya. Konsepnya ialah kalau satu benar, maka konsepnya itu pasti satu lagi pasti salah, ya. Baik. Al-Akas lagi akan datang, ya. 11 dah. Lagi akan datang. Kita sambung pengajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.